Majlis Rumah Terbuka Idul Fitri PAS Negeri Sabah yang diadakan pada Ahad lalu dimeriahkan dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Beliau yang juga tiba di perkarangan pejabat PAS Negeri Sabah pada jam 11.05 pagi disambut sendiri oleh Pesuruhjaya PAS Sabah Muhammad Aminuddin Aling bersama Setiausaha PAS yang juga pengarah sambutan Dr. Ali Akbar Gulasan serta pimpinan PAS Sabah yang lain. Ali Akbar ketika ditemui berkata PAS Sabah berterima kasih khususnya kepada Ketua Menteri atas kesudian beliau untuk hadir ke majlis yang penuh bermakna itu. Sementara itu Haji dalam hantaran di Facebook rasminya menyatakan penghargaan kepada PAS Sabah atas undangan sekaligus yakin ia akan merapatkan lagi ukhuwah antara mereka. Majlis itu turut dihadiri pemimpin parti dalam Gabungan Rakyat Sabah, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, pemimpin masyarakat, pengerusi dan jawatan kuasa masjid. Majlis Rumah Terbuka PAS Sabah julung kali diadakan selepas PAS Sabah menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri. Di Sabah kita masih banyak bekalan ayam, kata Menteri Perikanan dan Pertanian Negeri Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri berkata kekurangan bekalan ayam yang berlaku di Semenanjung tidak memberi kesan kepada negeri ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung isu bekalan ayam yang berkurangan di Semenanjung ketika ini. Beliau bagaimanapun turut menyatakan kebimbangannya berhubung harga ayam yang mungkin akan meningkat jika bekalan berkurangan. Mengulas lanjut berhubung langkah kerajaan untuk menghentikan sementara pengeksportan bekalan ayam keluar negara, beliau berkata kerajaan negeri akan melakukannya jika keadaan bekalan ayam di Sabah tidak stabil. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya semalam memaklumkan kerajaan akan menghentikan pengeksportan 3.6 juta ayam sebulan berkuat kuasa 1 Jun ini. Larangan itu dibuat sehingga harga dan pengeluaran ayam di dalam negara kembali stabil. Dan seterusnya, tiada laluan keluar masuk atau simpang jalan raya dibenarkan dibina di setiap kilometer lebuh raya Pen Borneo Sabah bermula dari Sindubin ke Kota Kinabalu dan Tuaran apabila projek itu siap nanti. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sabah Datuk Insinyur Ali Ahmad Hamid berkata pihaknya tidak membenarkan pembinaan simpang tidak sah atau tanpa kebenaran di sepanjang lebuh raya berkenaan. Beliau berkata ia bagi mengelak gangguan terhadap aliran lalu lintas di sepanjang lebuh raya itu nanti sejajar tujuan pembinaannya untuk memastikan aliran lalu lintas bergerak lancar. Katanya laluan pusingan balik juga dibina dengan jarak antara 4 ke 5 km bergantung kepada kesesuaian lokasi. Berikutan itu beliau meminta agar PBT lebih teliti meluluskan pelan pembangunan yang membabitkan jalan masuk ke lebuh raya Pen Borneo termasuk mendapatkan nasihat JKR. Sebelum ini ramai pengguna terutama di sepanjang laluan projek lebuh raya Pen Borneo di antara Tubobon, Menggatal, Ketuaran merungut berikutan penutupan beberapa persimpangan yang didakwa menjejaskan pergerakan mereka. Mereka turut merungut mengenai kedudukan pusingan U bagi menggantikan persimpangan yang ditutup kerana dibina terlalu jauh dari simpang masuk ke kawasan perumahan mereka. Manakala seorang pegawai penjara hari ini dipenjara 10 tahun dan dikenakan 6 sebatan atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap anak rakannya pada Januari tahun lalu. Tertuduh Marino Majabin 46 tahun dijatuhkan 10 tahun penjara dan 3 sebatan bagi setiap pertuduhan. Namun hukuman penjara dilaksanakan serentak kecuali sebatan yang dibuat berasingan menjadikan 6 sebatan semuanya. Hukuman itu diputuskan Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan sebarang keraguan terhadap pertuduhan yang dihadapi tertuduh pada akhir perbicaraan di Mahkamah Session Tawau. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu ke atas mangsa yang berusia 15 tahun di dalam tandas sebuah rumah di perumahan kuartus penjara Jalan Air Panas Taman Ehsan pada jam 3.30 pagi 12 Januari 2021. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan amang seksual fizikal dengan memasukkan 2 jari iaitu jari tengah dan telunjuk ke dalam kemaluan pengadu. Sementara itu bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan perbuatan di lokasi dan masa yang sama iaitu melakukan amang seksual fizikal dengan meraba dan menggigit buah dada sebelah kiri pengadu. Berdasarkan fakta kes, mangsa bersama bapanya datang ke rumah tertuduh untuk berubat secara kampung kerana menghadapi masalah gangguan makhluk halus. Tertuduh yang juga rakan sekerja bapa mangsa pada awalnya memberi rawatan di ruang tamu tetapi kemudian memaklumkan mahu memandikan mangsa di dalam tandas sebelum melakukan perbuatan amang seksual. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Suhaimi Suryana, manakala tertuduh diwakili Peguam Awang Amli Noraufi Awang Nohin.
Seterusnya, perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 9 Jun depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata perintah berkurung itu meliputi perairan Tawau, Sempurna Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Katanya orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan Disyar antara 6 petang hingga 6 pagi. Idris berkata perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S-Zone. Katanya ia juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat serta yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.